Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi kepada anda semua yang berada di page Richworks dan juga di IG Richworks. Adakah anda sihat? Cuba komen sikit. Sila komen. Adakah anda bersama-sama dengan saya? Waalaikumsalam. Wow. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua dirahmati dan diberkati. Semoga anda sihat sentiasa. Cuba try dengar ke suara saya. Apa khabar Puan Siti Rahmah? Puan Siti Rahmah, kita ada di IG. Selamat pagi. Kita ada juga di page Richworks. Macam dah lama saya tak live dekat page Richworks ni kan. Yes. Apa khabar anda hari ni? Yes, apa khabar anda hari ni? Selamat pagi. Salam ukhuwah. Sekejap saya letak mic saya dulu. Sementara tu anda boleh komen, anda boleh tag rakan-rakan anda yang lain. Kita berborak-borak pagi, kita bercakap-cakap pagi-pagi ni. Ya, salam. Adakah anda semua sihat? Semua sihat ke? Tuan Amri Manas, adakah semua sihat? Adakah semua dah bangun? Itu yang paling penting. Kalau tak bangun macam mana nak tengok live kan? Selamat pagi Tuan Zulkifli. Selamat pagi. Di IG okey ke? Dengar ke di IG ni? Saya dengar dulu. Test. Di IG sila bagi saya love. Okey, di IG dengar. Hari ni hari Isnin kan? Ya, hari Isnin. Saya pun dah lupa dah hari. Kalau tuan tak bagi tahu, mesti saya lupa. Betul lah, hari ni hari Isnin. Yes. Alright, saya nak tanya dengan anda. Dah berapa lama dah kita kena stay dekat rumah? Kita sekarang ni dalam kawalan pergerakan punya arahan kawalan pergerakan. So bila anda dekat rumah, apakah aktiviti anda? Apakah aktiviti anda dan apa yang anda buat? Cuba share sikit. Pagi ni kita berborak santai. Ada beberapa perkara saya nak share dengan anda, tapi saya nak tanya anda, apakah aktiviti anda sepanjang anda ni? Bila kita tengok sekarang ni kan, bila kita dekat social media, dekat social media kita nampak ramai dah orang macam-macam aktiviti dekat rumah kan. Ada yang tiba-tiba jadi chef, ada yang tiba-tiba jadi editor video, banyak video dikeluarkan. Tiba-tiba ramai pula orang yang pandai memasak. Tiba-tiba ramai pula orang yang jadi ada kopi viral lah. Ada yang resepi, macam-macam resepi keluar bila dah duduk rumah lama sangat. Tapi it's good lah, buatlah aktiviti yang boleh membantu kita, yang boleh memastikan kita taklah tidur sahaja. Kalau anda dekat rumah, apa yang anda buat? Apa aktiviti anda? Ada yang kodok masa bersama family. Semalam saya nampak Puan Siti Rahmah main piano. Wow, main piano Puan Siti Rahmah. Okey, siapa yang first time masuk dalam live saya kenalkan diri saya dulu. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Islam Berhad. Saya akan live setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat bersama-sama dengan anda.
sentiasa live bersama dengan anda setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. So hari ni hari Isnin, apakah aktiviti kita? Of course kita kena isikan masa kita, aktiviti kita walaupun di rumah dengan perkara-perkara yang manfaat. Saya nak share dengan anda lah beberapa perkara. Dalam beberapa hari kita di kuarantin ni, ataupun kita kena stay dekat rumah, salah satu benda yang saya nampak adalah, yang saya belajar adalah kita kena membina attitude. Membina attitude. Ramai orang daripada sekarang ni lah baru kita nampak attitude kita yang sebenar. Membina attitude adalah benda yang sangat penting dalam keadaan yang berlaku sekarang. Ya. Ada orang yang bila keadaan berlaku sekarang, dia akan ambil peluang. Dia akan ambil peluang untuk mungkin tidur. Dia akan ambil peluang untuk bagi alasan. Dia akan ambil peluang untuk blame. Dia akan ambil peluang untuk salahkan orang lain. Dia ambil peluang untuk perkara-perkara yang tak sepatutnya ada. Tapi sekarang ni lah patutnya kita membina attitude kita untuk kita tengok adakah kita akan buat, adakah kita akan proaktif, adakah kita akan kreatif, adakah kita akan cari jalan. You pilih yang mana? You pilih untuk mencari alasan dan tak nak buat apa-apa, ataupun you pilih untuk membina attitude. Itu benda yang saya belajar. Yang saya belajar sepanjang kita kena stay dekat rumah ni. Bukannya mudah bila diberi peluang. Kalau contohnya you ada staff, kalau you ada staff boleh ambil peluang kerja kat rumah kot. Tak nak bagi maksimum. Menjadikan kerja kat rumah susah, ataupun you cari jalan untuk you buat satu yang luar biasa. Semalam bila kita dah share, saya tengok ada perangai, ada beberapa perangai. Semalam bila kita dah share, bila you sebagai usahawan, kita sebagai usahawan, kita yang sebagai orang yang melakukan bisnes, bila kita ada benda yang kita tak boleh kawal, dan apakah benda yang kita kena fokus, benda yang kita boleh kawal. Contoh, saya nampak ada ramai orang yang, ni restoran, contohnya restoran. Yes, be proaktif. Ada restoran yang ditutup. Restoran tutup, macam mana ni? Apa nak buat? Macam mana nak berniaga ni? Ada setengah orang dia cari alasan, ataupun dia cuba blame. Dah tak boleh berniaga dah. Tapi ada orang yang dia cuba cari jalan, apakah yang dia kena buat, dan dia tak nak tengok industri yang sama macam dia, apa yang mereka buat. Semalam bila saya lalu dekat satu kedai ni memang ramai orang. Dulu sebelum dikuarantinkan memang ramai orang. Tapi bila saya lalu, dalam hati saya, habislah kedai ni. Kalau dia tak buat apa-apa, habis. Yang akan menyebabkan bisnes dia akan ada problem. Contoh. Tapi bila saya lalu, dia pasang banner besar-besar. Gambar Food Panda. Dia pasang kat kedai depan dia. Dia pasang GrabFood punya logo. Dia tulis kat situ besar-besar drive-thru. Dia tulis kat situ besar-besar jom bungkus. Dia ada inisiatif. Untuk buat sesuatu. Ataupun dia boleh pilih untuk komplain dan bagi alasan. Dia punya, saya buka pula Facebook dia, penuh kempen Facebook. Jom makan dekat rumah, jom kami bersama-sama dengan anda. Dia keluarkan poster, dia keluarkan video, dia buat live. Dia nak bagi tahu orang yang masih boleh membeli dengan dia, walaupun melalui drive-thru ataupun melalui penghantaran. So orang macam ni adalah dia cari alasan, bukannya sampai 31. So sangat sayang.
Bila kita bisnes, kita ni, sebab tu saya suka cakap, sebenarnya orang yang buat bisnes ni adalah orang yang betul-betul fighter. Campak je dekat mana-mana. Bila dicampak je dekat mana-mana, campak kat pulau ke, campak kat mana-mana keadaan, dia akan cari, dia akan survive. So kita pilih lah, kita nak cari inisiatif, kita nak proaktif ataupun kita nak tunggulah, nanti okey lah. Tunggu, jadi penunggu. Jangan jadi penunggu tuan-puan. Kita jangan jadi penunggu sebab orang lain semua lakukan sesuatu. Kalau kita tak lakukan sesuatu, kita akan ada problem. Sebab tu dalam keadaan yang macam ni, saya suka tekankan untuk kita ambil peluang, tengok balik kempen kita ataupun strategi kita. Dekat sini sebenarnya menunjukkan siapa yang ada masalah, siapa yang ada halangan dalam bisnes sekarang. Waktu ni lah menunjukkan kita ada masalah tentang brand. Brand kita lemah. Brand kita tak cukup kuat yang menyebabkan orang tak pilih kita sekarang. Dan orang tak nampak kita dan orang tak ingat kita. Kat sini dah menunjukkan dah. Brand kita tak cukup kuat dan lemah. So ini adalah time dia untuk kita susun atau balik macam mana kita nak naikkan brand kita. Adakah bila semua orang dekat rumah kuasa membeli tu kurang? Adakah semua orang tak makan? Adakah tak sesuai? Sebab kita tak berjaya untuk educate ataupun kita tak berjaya untuk memberi orang lain untuk beremosi membeli dengan kita. You all faham tak? Satu, kita dah start nampak dalam keadaan sekarang brand kita lemah. Dua, kita dah start nampak yang online kita lemah. Online kita lemah. Kita punya IG mungkin lemah. Kita punya Facebook mungkin lemah. Kita tak ada YouTube. Berapa ramai orang yang naikkan video sekarang. Dah terlalu banyak masa. Kita masih lagi tak nak buat live. View live sekarang mudah untuk meningkat. So far dekat Facebook okey tak? Cuba komen sikit. Saya takut line tak ada. Okay. Alright, okay. So, sebab tu perkataan fokus adalah sangat penting. Kita senaraikan apakah prioriti. Betul, ini adalah masa you untuk susun strategi you balik. Susun atur jadual, maksimum kan. Buat live. Kalaulah sebelum ni buat live seminggu sekali, kenapa kita kali ni kita tak buat sehari 2 kali? Okey, contohnya Puan Aida Jannah. Saya mengurut Tuan Hafiz. Sekarang customer resort nak berurut, nak jumpa saya. Customer yang dah book slot pun seminggu ni semua cancel. Puan Aida Jannah mengurut. So apakah inisiatif dia untuk dia? Pastikan sementara tunggu orang boleh mengurut dan nak mengurut lagi, apakah inisiatif yang dia boleh buat? Apakah cara yang you boleh buat? Salah satunya, mungkin you boleh buat video khas untuk mereka nak mengurut sendiri. Ataupun you boleh buat video khas untuk isteri belajar dalam grup Facebook khas you. Isteri belajar mengurut untuk urut suami. Dia masuk grup tu dia kena bayar RM50 ke
RM80 ke, siap ada buku manual. Contohnya lah, kalaulah saya jadi Puan Aida, saya ni mengurut. Sekarang ni orang takut nak mengurut. Saya akan buat maksimum supaya saya dapat juga sales saya. Apa yang saya boleh buat adalah saya akan buat satu grup khas untuk mereka yang nak belajar mengurut. Saya akan kempen besar-besaran, 24 jam isteri besar. Mungkin ayat dia adalah suami kena bekerja kat rumah, mesti penat duduk terlalu lama. Nak tak belajar mengurut secara online, dan you boleh urut suami you sendiri di rumah selama 24 jam. RM50 join group. Kita akan bagi manual secara basic urutan mesra. Ajar secara Zoom, ajar secara Facebook Live. Itu kita panggil inisiatif. Ramai orang sibuk cari alasan, tak nak buat satu benda yang baru. Adakah dia akan mengganggu bisnes kita yang kita dah buat selama ni? Tak. Kalau you nak pergi mengurut, pergilah urut. Tapi sekarang ni kita nak cakap yang kita perlu ada cara untuk kita buat, untuk orang tahu tentang brand kita, untuk membantu selesaikan masalah orang sekarang, dan untuk memastikan bisnes kita sentiasa berjalan. Sebab kita tak nak push diri kita untuk fikir. Kita tak nak tengok priority. Itu yang semalam saya sangat marah dengan satu soalan tau. Kita dah cakap naikkan brand bla 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 bla, masih ada lagi orang komen, tapi saya tak boleh berniaga sehingga 31. Tapi saya masih tak boleh berniaga 31. Dia spam banyak-banyak. Saya cakap lah, kita dah cakap cari jalan, bukannya cari alasan lagi. Kalau jual kosmetik, tuan-puan, post taklah disekat. Post masih boleh dipost. Sama je macam hari-hari biasa. You boleh buat kempen besar-besaran. You boleh buat live cara nak pakai makeup. Mungkin ni adalah time dia untuk you bagi value lebih. You beli kosmetik foundation sekarang, kita bagi you 5 video percuma. Sebab tu saya cakap, online kita tak strong. Online kita tak boleh membuatkan orang ada emosi untuk membeli. Kena buat, Aida Jannah, kena buat. You tak try, you tak tahu. Ramai orang tak try, dia dah give up awal-awal. Sebab tu Allah cakap, bila satu hikmah bila satu ujian datang, dia bagi ujian tu kepada mereka yang dapat apa orang panggil, menghadapi cabaran tu. Tapi ada orang yang dia hanya fokus kepada problem dan dia tak nak fokus pada jalan yang ada. Alright? Cari jalan penyelesaian, bukan hanya fokus pada masalah. Ramai orang salah fokus. Bagi saya kan, ada 2 perkataan yang paling penting sekarang. Sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Setiap perkara yang baik kita kena bersyukur. Setiap perkara yang sebagai ujian pun kita kena bersyukur. Mungkin ada selama ni
yang kita terlepas pandang, ini adalah time yang terbaik untuk kita muhasabah diri kita. Yang selama ni, terima ataupun tak, yang kita selalu tinggal solat, inilah adalah time dia. Kalaulah time ni pun kita masih lagi tak nak ada connection dengan Allah, itu yang sebenarnya lebih menyedihkan. Kita tak ada masa dengan keluarga kan, kita tak ada masa dengan diri kita. Kita bercakap dan berterima kasih dengan diri kita pun tak pernah. Dan ini adalah time untuk kita keluarkan perasaan rindu. Dulu bila orang depan mata kita tak rindu, bila orang dah jauh-jauh kita dah start rindu, kita dah start sayang. Itu yang saya belajar. Dulu depan mata, nampak depan mata selalu, tak nak bagi maksimum untuk dengar, tak nak bagi maksimum untuk bercakap. Tapi bila dah berjauhan, barulah dia rasa perasaan tu. So apakah yang kita kena buat sekarang? Kalau saya jadi anda, saya akan senaraikan apakah online yang saya ada. Okey, Facebook ada. IG tak ada. Okey, IG kena buat. IG kena buat. YouTube, alamak, YouTube tak ada. YouTube buat. Buka YouTube channel bukannya susah. Senang je buka YouTube channel. Lepas tu buatlah video. Halang-halang banyak masa kat rumah ni, buat video. Okay, YouTube. Lepas tu apa? Blog. Blog tak pernah ada. Buka YouTube, macam mana nak buat blog? Buat blog, website. Apa lagi? Shopee ke? Kalau tak nak Shopee pun tak apa. Macam mana nak masuk dekat marketplace yang lain-lain. So time ni adalah tengok online punya platform adakah bagus. Lepas tu buat live pagi, petang, malam. Tengok apakah topik yang best yang you boleh share. Posting you, schedule. Buat penulisan, tulis. Tengok orang lain punya, tulis. Story. Hari ni saya nak share tentang waktu saya kecil-kecil dulu, waktu saya bercinta waktu umur saya 13 tahun. Ada tak siapa-siapa yang nak baca story tu? Contoh bila dah cerita saya bercinta, cikgu marah apa semua, nak tak saya sambung besok? Personal brand, naikkan personal brand. Produk brand naik, company brand naik, personal brand pun kena naik. Ini personal pun tak ada orang follow. Alright. Lepas dah tulis, apa pula benda lain yang kita kena buat? Ada banyak benda yang kita boleh buat maksimum. Contohlah. Alright. Just naikkan personal brand. So ambil peluang, buat sebaik mungkin. Dan try. Time ni juga try. Adakah time ni lah nak test you punya follower, you ramai ke tak. Time ni lah nak test you punya Facebook aktif ke tak. Time ni lah nak test you punya IG aktif ke tak. Time ni lah you kena call you punya klien, you kena call you punya pelanggan sebelum ni. Time ni lah nak test efektif ataupun tak. So yang pertama adalah apa yang saya nak tekankan. Saya tak cakap tentang topik saya pagi ni sebab saya rasa lebih bagus saya fokus tentang ni. Ramai orang yang tak membina attitude dia di kala ujian sedang berlaku. Saya share dengan anda saya ada banyak video yang saya buat. Dan saya dah nak start juga live dekat saya punya personal.
Sebab saya rasa ni adalah time untuk naikkan saya punya. Time ni juga you nak kena keluar ebook. Collect database maksimum. Keluarkan ebook. 4 cara untuk ada kotak yang cantik. Bagi free. Collect database. Yang jual foundation tadi kan, collect database. Buat ebook bukannya susah tuan-puan. Buat ebook, pakailah PowerPoint, convert jadi PDF. Apa susah? Pakai Canva. Kalau nak design sikit, boleh pakai Canva ataupun buat pakai PowerPoint. Betul, convert jadi PDF. Pun boleh juga. Apa saya cakap tadi? First adalah bina attitude you. Sebab dekat sini kita boleh, baru kita nampak siapa kita yang sebenar. Dan saya pun belajar banyak benda tentang diri. Saya banyak muhasabah diri lah. 2-3 hari ni saya duduk diam-diam. Perasaan sedih ada, perasaan rindu ada, perasaan sayang ada, perasaan bersyukur. Pertama adalah bina attitude. Yang kedua adalah bina brand. Kedua adalah bina brand. Okey, bina brand anda. Dan maksimumkan brand you. 2 benda ni je fokus dalam keadaan sekarang. Dan cari jalan macam mana, dan tengok orang, tiru orang. Dia pun buat foundation lah. Apa dia buat ah? Dia pun buka kedai makan lah. Macam mana dia buat ah? Macam mana dia survive ni? Boleh survive ke? Alright. Siapa dapat sesuatu? Hari ni kita live tak lama. Saya just nak fokus 2 benda ni je. Bina brand dan bina you punya siapa belajar sesuatu pagi ni? Buat online. Time ni lah nak try you punya online power ke tak. Kalau tak ada orang respon, maksudnya tak power. Maksimumkan bagi power. Ambil peluang. Sebab ramai orang yang sekarang ni tengah tengok telefon. Semua orang dekat rumah tengah tengok telefon, tapi dia tak tengok you. So maksudnya brand you tak maksimum. Ajar buat kek. Share. Saya nak tunjuk anda 5 cara buat kek. Lepas tu kalau tak tahu nak cakap apa, time buat live, contohnya lah saya buat live, saya tak tahu nak cakap apa, buatlah 2 orang call, live berpartner, live dengan Puan Siti Rahmah contohnya. Berbuallah 2 orang kat dalam live tu. Pun boleh juga. Yes, tutorial dalgona coffee tu saya pun tak tahu apa. Saya punya staff semalam buat, Safara. Betul dia tunjuk kalau dapat rasa tak apa. Ni tak dapat rasa. Dia tunjuk, dia buat tutorial. Ada orang suka. Tuan-puan, dekat dalam Malaysia ada 32 juta 32.6 juta rakyat. Kalaulah 1000 je orang yang tahu tentang you dalam online, maksimum. Kalau ada 10,000 orang tengok, tapi sayang, ramai orang ambil peluang tengok cerita Hindustan ataupun tengok cerita Korea time-time sekarang ni. Alright. So, saya nak bagi tahu anda, jangan lupa malam ni kita ada ratib al-atas lagi sekali, disebabkan ada banyak permintaan dan kita rasa juga kita perlu teruskan. Malam ni 7.50 ada ratib al-atas, share dengan ramai orang. Dan juga malam ni ada
edisi khas Mega Live bersama Dr. Azizan Osman. Mega Live bersama Dr. Azizan Osman pada lepas ratib alatas di page Azizan Osman, supaya anda dapat idea, dapat info dan sebagainya. Alright, so jumpa malam ni 7.50. Saya minta maaf sekiranya saya terkasar bahasa. Saya tak ada niat apa-apa, tapi saya tak nak anda dalam keadaan yang tersekat. Saya tak nak anda dalam keadaan yang, saya minta maaf kepada sesiapa. Saya tak attack sesiapa tau. Saya just bagi tahu apa idea yang you boleh buat. Bina attitude, bina brand anda. Fokus dua benda ni. Tiap-tiap pagi buat live masak sarapan. Bagus. Khas untuk mereka yang duduk rumah tapi tak pandai memasak. Mega Live di mana? Di page Azizan Osman. Jangan lemau tuan-puan. Jangan lemau. Saya ni nampak je mata lebam sebab baru habis ZTM. Setiap hari tidur pukul 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi. So, bangun awal tapi terlelap sekejap tadi. So, mata lebam sikit dan suara serak sikit. Penangan ZTM. Anda ingat anda je yang berasap kat ZTM. Saya ni bukan setakat berasap. Habis kepala otak saya. Saya nak kena faham, nak kena pastikan you all clear. Saya nak kena pastikan you all dapat apa info dia. So, kena semangat. Hari Isnin kena semangat. Kena jumpa tim, kena cakap dengan tim. Tak kisahlah anda melalui Zoom ke, melalui live ke, ataupun jumpa depan-depan ke, terpulang. Tapi apa-apa pun, pukul berapa? Lepas ratib dalam pukul 8.40, 8.50, dalam pukul 9 macam tu. Alright. Terima kasih banyak-banyak kepada yang daripada ZTM. Saya harap anda dapat belajar, dan juga saya nak anda sentiasa bagi semangat dan ucapkan terima kasih kepada frontliner yang mana sekarang tengah bertugas, macam nurse, doktor, polis, Kementerian Kesihatan, abang-abang Food Panda, Grab Food yang setiap hari hantar makanan. Mereka adalah frontliner yang sepatutnya kita kena sentiasa ucapkan terima kasih dan kena sentiasa doakan mereka. Mereka berjuang untuk kita. Kita pun berjuang juga. Kita berjuang untuk stay dekat rumah, tapi mereka berjuang untuk membantu kita supaya kita selamat dan kita mudah. Sentiasa doakan mereka. Itu adalah cabaran mereka dan kekuatan mereka. Saya sangat terharu sebenarnya bila nampak mereka bertugas, bertungkul lumus untuk pastikan kita dalam keadaan selamat. Bila saya teringat, saya tengok Food Panda kan. Sebelum ni kan Food Panda ada isu orang mempelikihkan kenapa nak kerja Food Panda. Tapi tengok macam sekarang, macam mana Allah angkat darjat mereka menjadi sebahagian daripada wira kita, yang sentiasa membantu kita. Alright. So, yang membantu bisnes kita, yang membantu orang dekat rumah dan sebagainya. Okay, saya rasa itu saja. Saya minta maaf sekiranya saya terkasar bahasa, saya cakap benda-benda yang anda mungkin tak selesa. Saya minta maaf dan saya tak ada niat apa-apa. Saya harap dapat berjumpa dengan anda malam ni ratib al-atas dan juga hari Rabu nanti. Itu saja daripada saya, Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Samhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf diterima. Terima kasih. Saya doakan puan, InsyaAllah bisnes terus meningkat.